Isu keterjaminan makanan bukan gimik politik. Kekurangan bekalan telur di pasaran negara ini semakin pulih susulan langkah sementara yang diambil kerajaan membenarkan telur diimport, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS Muhammad Sabu. Beliau berkata ini terbukti apabila data daripada Jabatan Veterina menunjukkan kekurangan telur pada Disember lepas hanyalah sebanyak 1 juta berbanding situasi kekurangan kritikal sebelum itu iaitu November sebanyak 157 juta dan 118 juta pada Oktober. Saya melapor diri di MAFS pada 5 Disember lepas. Selepas mendengar taklimat tentang situasi semasa bekalan telur, saya bersama pengurusan tertinggi MAFS bertemu beberapa pengeluar utama telur untuk mencari jalan penyelesaian terbaik supaya bekalan dapat dipulihkan. Data yang saya perolehi daripada Jabatan Veterina menunjukkan kekurangan telur agak kritikal pada Oktober dan November 2022. Alhamdulillah sekarang bekalan ayam dan telur sudah mula pulih, insya-Allah akan kembali stabil tidak lama lagi, katanya dalam kenyataan lapor bernama. Kerajaan membenarkan kemasukan telur pada Disember lepas. Malah Muhammad telah pergi ke Tamil Nadu bagi memastikan telur ayam yang diimport menepati piawaian yang ditetapkan. Pada masa yang sama, beliau berkata kerajaan tidak menghentikan ekspor telur kerana kenaikan mendadak kos makanan ayam yang diimport dan kawalan harga menekan pengeluar telur tempatan. Mereka sangat mengharapkan hasil ekspor telur untuk menampung kerugian dialami di pasaran tempatan kerana kawalan harga dikenakan terlalu lama dan boleh menyebabkan banyak syarikat terpaksa menghentikan operasi, katanya. Muhammad berkata MAFS telah mengadakan perbincangan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan selain mencadangkan agar subsidi bersasar diberikan kepada rakyat memerlukan sebelum harga telur diapungkan semula. Tindakan beliau membenarkan import dari Tamil Nadu disindir oleh Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong. Beliau berkata di Yong Peng, Johor ada lebih 100 ladang telur yang mengeluarkan jutaan telur dan mengeksport ke Singapura. Jawapan Muhammad menunjukkan beliau telah berbincang dengan pengeluar telur dan membenarkan mereka mengekspor telur ke negara luar setelah menimbangkan kos pengeluaran yang dihadapi mereka. Namun untuk mengatasi masalah kekurangan telur di pasaran tempatan, peruncit dibenarkan untuk mengimport telur dari negara luar. Tindakan Muhammad itu turut disindir oleh Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri Terengganu, Dr. Azman Ibrahim. Beliau berkata sebagai langkah jangka pendek dan penyelesaian sementara bermula dari pertengahan Disember 2022, Farma Terengganu telah membawa masuk lebih 340,000 bekalan telur dari negeri lain ke Terengganu sebagai langkah bagi mengatasi isu kekurangan bekalan. Ini adalah telur tempatan dan bukan dari Tamil Nadu. Kenyataan Azman itu secara tersirat mempelekeh usaha Muhammad pergi ke Tamil Nadu, India untuk meninjau proses dan kualiti pengeluaran telur di negara berkenaan. Justru, Muhammad menjawab, untuk pengetahuan YB yang mengarahkan Farma menghantar bekalan ke negeri Terengganu sejak bulan lepas sehingga sekarang adalah Menteri MAFS. Agak-agaklah nak menyindir pun, kan sudah kesibuan. Muhammad mungkin tiada gelaran doktor di hadapan namanya, namun beliau amat dikenali sebagai seorang yang amat peduli tentang isu kesempitan hidup rakyat. Kalau ada pelbagai gelaran di hadapan nama, doktor, IR, Major General dan sebagainya, tetapi semua perkara hendak dipolitikkan sehingga nampak bangang, apa gunanya? Sementara itu, dalam satu isu yang berkaitan, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, keterjaminan bekalan air mentah dalam negara perlu diberi perhatian. Sebagai sebuah negara kecil, kita akan turut terkesan dengan perubahan iklim di peringkat global. Sekarang kita sedang mengalami perubahan El Nino dengan La Nina. Jadi perkara yang paling penting diberi perhatian ialah soal bekalan air. Kalau kita ingat, tahun 1990-an pernah berlaku musim kering yang panjang menyebabkan ada masalah bekalan air di beberapa buah negeri dan ada juga beberapa negeri mempunyai simpanan air yang sedikit. Jadi saya rasa perkara yang menjadi kebimbangan kita ialah tentang keselamatan air kita, katanya seperti dipetik bernama. Menurut Nik Nazmi, antara langkah yang dilakukan kerajaan bagi mengatasi isu itu ialah memastikan hutan simpan dan hutan paya bakau di negara ini terus dipelihara kerana hutan Malaysia merupakan antara yang tertua serta terbaik di dunia, malah mempunyai daya penangkapan karbon yang baik. Beliau menegaskan kerajaan juga menjalinkan kerjasama dengan negara lain bagi mencapai matlamat untuk mengurangkan peningkatan suhu. Apa kaitannya keterjaminan makanan dan keterjaminan air? Sudah tentu, kedua-dua isu tersebut sangat berkait rapat. Makanan hanya dapat dihasilkan jika ada sistem pengairan yang sempurna. Sebaliknya, kemarau atau banjir merosakkan tanaman dan haiwan ternakan untuk makanan manusia.
Justru, amatlah wajar bagi kementerian yang terkait dengan keterjaminan makanan saling bekerjasama untuk menghasilkan produk yang terbaik demi kesinambungan hidup rakyat. Semoga para pemimpin tidak kira daripada parti mana bersikap terbuka, positif, kreatif, berinovasi dan holistik serta tidak terjebak dalam gimik politik yang destruktif kepada kemajuan negara. Kita bukan nak banteras kartel sahaja, kita juga nak hapuskan politik syak wasangka. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.